Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan tugasan yang diberi, kami memilih Dasar Pertanian Negara sebagai tajuk tugasan kami. Jadi, mari kita lihat kepada latar belakang Dasar Pertanian Negara. Dasar Pertanian Negara pertama dilaksanakan pada tahun 1984 sehingga 1991. Seterusnya bersambung pada Dasar Pertanian Negara kedua iaitu pada tahun 1992 sehingga 1997. Bersambung pula kepada Dasar Pertanian Negara yang ketiga iaitu pada tahun 1998 sehingga 2010. Punca Dasar Pertanian Negara diwujudkan adalah kerana untuk memajukan sektor pertanian dengan menggunakan sumber-sumber daripada negara itu sendiri serta memenuhi kehendak orang awam. Perubahan yang dilakukan yakni penambahbaikan Dasar Pertanian Negara tersebut dilakukan dari masa ke semasa mengikut situasi ekonomi dan juga keperluan orang awam. Seterusnya kita akan melihat kepada objektif Dasar Pertanian Negara ketiga. Objektif ini penting bagi mencapai matlamat dasar yang dilaksanakan. Jadi terdapat beberapa objektif yang dibina bagi merealisasikan matlamat kerajaan terhadap dasar yang dilaksanakan. Antaranya adalah untuk memaksimumkan pendapatan melalui penggunaan sumber secara optimal. Ianya merangkumi usaha untuk memaksimumkan sumbangan sektor pertanian kepada keluaran dalam negara atau KDNK, pendapatan ekspor serta pendapatan petani, peternak dan juga nelayan. Secara spesifiknya, objektif DPN3 ini sebenarnya untuk meningkatkan sekuriti makanan. Yang dimaksudkan dengan sekuriti makanan adalah keadaan di mana terdapat bekalan makanan yang mencukupi, harga yang berpatutan serta dapat menjamin kualiti makanan yang lebih baik. Seterusnya, meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor pertanian supaya dapat meningkatkan pendapatan golongan petani dalam merealisasikan sasaran Malaysia untuk menjadi sebuah negara yang berpendapatan tinggi. Kemudian, untuk mengukuhkan pertalian dengan sektor-sektor lain, mewujudkan sumber pertumbuhan yang baru untuk sektor pertanian serta memulihkan dan menggunakan sumber-sumber asli secara mampan agar dapat memastikan sumber asli negara dapat dikekalkan. Perubahan struktur ekonomi pada masa kini dilihat menjejaskan beberapa sektor ekonomi yang kurang menjadi perhatian seperti sektor pertanian. Sebelum ini, sektor ekonomi negara bergantung sepenuhnya kepada sektor penanaman getah dan perlombongan biji timah. Walau bagaimanapun,
sektor ekonomi ini mula berkembang dengan mempelbagaikan sektor pertanian dan mengembangkan sektor perkilangan. Dasar industri penggantian import telah diperkenalkan dalam usaha mengurangkan barang-barang import dari luar. Seterusnya, berbagai lagi dasar berkaitan ekonomi telah diperkenalkan untuk mengembangkan lagi sektor ekonomi negara sehingga menyebabkan berlakunya permasalahan kepada sektor pertanian yang semakin ditinggalkan. Antara kesan berlakunya perubahan struktur ini ialah berlakunya kekurangan tenaga buruh dalam bidang pertanian. Perkembangan sektor yang lebih utama seperti perkilangan dan perkhidmatan telah mewujudkan banyak peluang pekerjaan baru dan menyebabkan tidak ramai yang berminat untuk bekerja dalam bidang pertanian di samping keuntungannya yang kurang berbanding sektor lain. Selain itu, berlakunya juga persaingan bagi sumber tanah. Perkembangan negara yang pesat menyebabkan berlakunya persaingan dari sumber tanah antara sektor ekonomi itu sendiri. Sektor pertanian yang memerlukan sumber tanah yang luas akan terjejas kerana sumber tanah telah menjadi terhad. Seterusnya ialah perubahan struktur dari segi globalisasi dan liberalisasi juga telah menimbulkan beberapa masalah dan cabaran kepada sektor pertanian Malaysia. Pada tahap global, masalah sektor pertanian ini adalah seperti kos import bahan yang tinggi bagi barang makanan, keperluan pengguna yang mementingkan kualiti, persaingan yang lebih sengit disebabkan perdagangan yang terbuka serta kemajuan teknologi yang mempengaruhi pengeluaran dan perubahan dengan kemunculan teknologi komunikasi maklumat iaitu ICT. Pada peringkat liberalisasi pula, permasalahannya adalah seperti berikut di mana persaingan ke atas sumber pengeluaran, penerapan teknologi yang masih lembab, citarasa pengguna yang berubah, persaingan bahan import yang lebih murah serta isu persekitaran dan kelestarian sumber. Okey, sekarang kita masuk kepada perancangan dan pelaksanaan bagi isu dasar pertanian. Antara perancangan yang terlibat dengan perubahan struktur dari segi ekonomi dan global adalah dengan melakukan pendekatan strategi yang berasaskan produk. Melalui pendekatan ini, produk dan pasaran utama akan dikenal pasti berdasarkan permintaan, potensi pasaran dan juga citarasa pengguna. Melalui pendekatan berasaskan komoditi yang diamalkan sekarang, ia telah menghadkan keupayaan dan keberkesanan sektor pertanian untuk menembusi pasaran yang bersegmen dan bernilai tinggi. Oleh itu, dengan menggunakan pendekatan berasaskan produk, ia akan memberi penekanan kepada keperluan dan citarasa pengguna serta pasaran khusus di seluruh dunia. Permintaan dan keperluan pasaran ini digunakan adalah untuk menggubal strategi pengeluaran pertanian huluan. Dengan cara ini, ia akan mewujudkan peluang untuk menambah pengeluaran dan meningkatkan keupayaan pemasaran hasil-hasil pertanian. Dasar Pertanian Negara telah membuat satu perancangan yang berstrategi dalam perubahan struktur ekonomi dan globalisasi melalui pendekatan berasaskan produk. Justru itu, melalui perancangan yang dibuat oleh Dasar Pertanian Negara, pelaksanaan ini dapat meningkatkan pengeluaran pertanian yang lebih khusus melalui penyampaian petunjuk pasaran seperti pola citarasa pengguna kepada pengeluar peringkat ladan. Ini akan menggalakkan pengeluar produk pertanian yang bermutu dapat membantu penghasilan perbezaan produk dan meningkatkan nilai ditambah produk-produk pertanian bagi memenuhi keperluan pelbagai segmen pasaran tempatan dan antarabangsa. Oleh itu, pelaksanaan ini dapat meningkatkan pertanian negara
perubahan struktur yang melibatkan ekonomi dan globalisasi. Wave Beats Music. Dalam menilai objektif dasar pertanian negara yang ketiga, objektif utama yang kedua adalah memaksimalkan sumbangan sektor pertanian kepada keluaran dalam negara kasar, pendapatan ekspor serta pendapatan petani, peternak dan nelayan. Ada dua penilaian yang ingin saya sentuh dalam objektif spesifik DPN 3. Yang pertama adalah mewujudkan sumber pertumbuhan baru untuk sektor pertanian. Selain daripada tumbuhan kelapa sawit yang menyumbang banyak kepada keluaran dalam negara kasar, hari ini kita dapat melihat kerajaan juga telah memberi penekanan baru ke atas pembangunan industri bulu sebagai game changer dalam rancangan Malaysia ke-12. Ia dapat dilihat apabila status pembangunan industri bulu negara dan potensinya untuk dimajukan sebagai sumber pertumbuhan baru dalam sektor agrokomoditi. Ia juga dapat dilihat melalui pendekatan dasar pertanian negara yang ketiga iaitu sektor perhutani. Objektif spesifik yang kedua yang dinilai adalah meningkatkan pendapatan produktiviti dan daya saing sektor pertanian. Kita dapat lihat juga pada hari ini penggunaan teknologi drone bagi melancarkan kerja semburan racun dan baja cecair di sawah padi yang sudah dijalankan di beberapa tempat dengan menambah kaedah penggunaan drone. Ia dapat mengoptimalkan rawatan tanaman sekaligus meningkatkan kualiti pengurangan padi dan mengurangkan kos serta guna tenaga. Ia juga dapat menggalakkan golongan muda menceburi bidang pertanian dan usahawan. Penilaian yang dibuat adalah berdasarkan objektif dasar pertanian negara yang ketiga, iaitu memaksimumkan pendapatan melalui penggunaan sumber secara optimal. Sepanjang dasar ini dilakukan, ia dikira sebagai berkesan. Ini kerana bagi memaksimumkan pendapatan, pelbagai cara telah dilakukan untuk mengoptimalkan sumber di samping penggunaan sumber-sumber asli secara mampan. Malahan, dasar pertanian negara yang ketiga dikira berkesan kerana sektor ini banyak menjalinkan hubungan dengan sektor-sektor yang lain. Sebagai contoh, buah-buahan yang diambil daripada para petani dihantar kepada sektor industri kilang memproses makanan. Hubungan dua hala yang terdapat di antara kedua-dua sektor ini dapat memaksimumkan pendapatan di samping mengoptimalkan sumber. Kesimpulannya jelaslah bahawa dasar pertanian negara ini diwujudkan oleh kerajaan disebabkan timbulnya beberapa isu permasalahan seperti perubahan struktur dari segi ekonomi dan juga globalisasi dan liberalisasi. Dari segi ekonomi kita dapat lihat permasalahan timbul dari segi kekurangan tenaga buruh, krisis masalah tanah dan air dan juga dari segi sumber kewangan dan krisis-krisis lain lagi. Justru itu, dengan adanya dasar pertanian negara yang ketiga pada hari ini, ia serba sedikit dapat mengurangkan dapat meningkatkan daya saing dari segi pengeluaran makanan, dapat mengurangkan defisit imbangan dagangan untuk makanan, meningkatkan pelaburan swasta dan juga meningkatkan sumber tenaga manusia yang mahir dalam pelbagai bidang.